Soalan saya Ustaz, bagaimanakah isu kartel daging frozen ni, isu apa pula ni? Dilihat secara terperinci oleh Ustaz Amri kerana isu ini begitu hangat dimainkan media-media sosial, menimbulkan pelbagai persoalan bermain di minda. Mohon pencerahan Ustaz Amri. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yakni yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Ustaz Amri, it's your turn now. Oh. Betul. Allahu Akbar. Berat ni, berat. Okey, saya jawab dari sudut saya sebagai penyelidik halal. Maknanya bukan saya jawab bagi pihak yang berautoriti lah. Ini base kepada pengalaman saya dan juga base kepada saya tengah membuat pendidikan master saya lah di UM. Kalau kita lihat asas, saya nak sebutkan dulu supaya kita faham berkenaan dengan dasar dululah, dasar. Walaupun kadang-kadang kita lihat yang orang awam yang nak tahu daging mana daging tak, saya akan cuba jawab dulu, explain dulu daripada asasnya. Baik, kalau kita lihat dasar kerajaan memang telah menetapkan bahawa semua daging-daging daripada sumber yang haiwan yang halal, sumber haiwan yang halal mesti mendapat permit import, mesti mendapat kelulusan daripada pihak JPV, Jabatan Perkhidmatan Veteriner. Itu asasnya, dasarnya. Di bawah JPV pula, dia ada satu lagi protokol import. Maknanya peraturan-peraturan import daging ni, antaranya dia kata mesti diberikan kelulusan halal oleh pihak JAKIM. Maknanya dalam hal ini, mana-mana daging yang nak dibawa masuk ke Malaysia mesti dibuat pemeriksaan terlebih dahulu oleh pihak JPV. Dia akan lihat dari sudut teknikalnya. Dia akan lihat dari sudut keselamatan daging, kebersihannya, rumah sembelih, sebagainya. Dalam masa yang sama juga, JPV akan ajak JAKIM pergi ke luar negara, negara yang nak import, maka dia akan lihat dua. Ya. Dan juga pemilihan auditor juga akan dibuat pemilihan secara bergilir. Tak ada orang yang nak orang kata nak pergi hendak. Dia mesti diatur sebaiknya. Ya. Ini nak lebih kepada nak menjaga integriti. Baik. Kemudian selepas balik ke Malaysia, JAKIM akan bersidang, JPV juga akan bersidang berasaskan kepada penemuan-penemuan yang dibuat pengauditan oleh pihak JAKIM, oleh pihak JPV. Maka auditor akan bentangkan kepada peranan JAKIM, JAKIM akan mencadangkan supaya kalau kata luluslah. Ya. Dan juga kalau kata gagallah. Dan keputusan ini akan dihantar kepada JPV. So akhirnya JPV lah yang akan membuat keputusan sama ada lulus ataupun gagal. Maka part JAKIM di situ dia dah habis dah. Ya. Ini asas kepada peraturan-peraturan yang sedia ada dengan undang-undang. Kalau kita lihat undang-undang di bawah JPV pun dia ada akta haiwan yang ada, termasuk juga peraturan yang ada. Ya. Maka apabila daging ini nak dibawa masuk ke Malaysia, dia adalah melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada. Bila melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada ni, kita semua tahu bahawa yang berada di pelabuhan adalah pihak Makis, pihak Kastam. Berasaskan kepada akta Makis, berasaskan kepada akta Kastam yang ada, perintah larangan import yang ada, maka adalah menjadi tanggungjawab kepada pihak Kastam, pihak Makis di sini. Ya? Apa beza tugas Kastam dengan Makis ni Ustaz? Makis ini adalah satu agensi yang di bawah sekarang ni, MAFI lah dulu disebut sebagai di bawah Kementerian Asas Tani dulu. Ya. Kastam lah.
Makis berperanan, dia yang akan membuat pemeriksaan kuarantin semua produk-produk yang berasaskan kepada pertanian termasuk juga haiwan dan juga kakas. Kakas ini adalah daging itulah. So dia yang akan cek. Ya. So dalam hal ini saya tak nak ceritakan yang bagaimana ianya boleh masuk lepas tu tak. Maknanya saya nak sebutkan dari sudut undang-undang yang ada. Ya, undang-undang yang ada. So Pak Jakim ini dia dah habis dah. Dan juga Jakim tidak memberikan sijil halal kepada rumah sembelih yang berada di luar negara. Sebab tu kita tak akan dapat temui logo halal Malaysia di daging produk daging import, tak ada. Jakim dalam masa yang sama mengiktiraf badan halal. Contoh macam juga Ustaz Said pergi ke Korea kan, sebab memang Ustaz Said minat Korea sebab hari-hari duk sebut soal kata Korea ni. Katakanlah bahawa kalau pergi ke Korea, dia ada badan halal yang diiktiraf oleh pihak Jakim. Setakat ni dia Jakim mengiktiraf, kalau saya lihat dalam website last sekali 1 Disember tu ada 84 buah badan halal yang diiktiraf daripada 46 buah negara. Ya. So dia akan menggunakan logo halal yang diiktiraf di luar negara itu, contohnya daripada Australia ke, daripada New Zealand ke, daripada China ke, daripada US, menggunakan logo halal itu. Dia tidak menggunakan logo halal Malaysia ni. Ini yang saya cuba jelaskan, maknanya dalam hal ini Jakim dah habis dah. Ya. Bahasa saya duk lihat orang duk kata macam-macam Jakim, saya lihat kesian jugalah kan. Yang tak ada bab yang kata nak bidang kuasa berkenaan dengan daging yang nak dibawa masuk ni. So isunya sekarang adalah apabila kes yang saya lihat juga kronologi yang ada, saya lihat bermula daripada 23 November kalau tak salah, 23 November yang lepas apabila Sinar Harian mengeluarkan isu yang kata daging ni. Memang kita akui bahawa di Malaysia ni memang kebanyakan yang menjadi industri adalah daging import. Kebanyakan yang menjadi industri adalah daging import. Daging tempatan dia hanya jual untuk yang fresh. Dia tak jadi nugget. Dia tak jadi burger. Dia tak jadi produk hiliran yang lain. Macam juga Ustaz saya makan daging burger kan. Maknanya itulah daging yang diimport, yang dibuat buat daging burger, daging burger ayam, ya. So kita lihat bahawa industri daging ini memang besar, memang cukup besar. Kalau dilihat perbincangan saya sebelum ni dengan Dr. Rofani juga sebutkan lebih kurang 15 hingga 30 kilo untuk seorang individu yang makan. Kan setahun. Maknanya kalau kata kita ada 30 juta, banyak mana daging yang diperlukan. Memang cukup besar. Dan juga kita memang import memang cukup banyak, dan juga data yang ada saya lihat memang 60% lebih kita import daripada India. So dalam hal ini apabila ianya dibongkarkan itu menyebabkan keresahan kepada status halal yang ada ini, apatah lagi 2 hari lepas pada itu saya lihat memang pemeriksaan yang dibuat oleh pihak Makis, pihak KPDN, pihak Jakim, pihak Jaish yang disiarkan itu juga memang real, memang berlaku apabila di-repack balik yang dikatakan kod by kod yang dikatakan oleh press, itu yang import daripada Ukraine, daripada Spain. Saya tak dapat mengesahkan sama ada benar ataupun tidak, tapi berdasarkan kepada press ini. Ya, ini pun juga bagi pandangan saya, ia perlu didetailkan supaya dia tidak menimbulkan, apatah lagi ada yang kata daripada
kangaroo lah, daripada kuda. Bagi pandangan saya yang kata yalah saya taklah lama dalam hal ini, lebih kurang dalam 17 tahun untuk halal. Saya tidak mungkin daging kuda dan juga daging kangaroo itu masuk yang menjadi industri. Sebabnya gini, daging kuda dia tidak menjadi keperluan industri, ya. Dia tak ada menjadi keperluan industri. Setakat ini tidak ada lagi sijil halal untuk daging kuda, ya. Satu. Dan juga nak sembelih kuda ni kos tinggi, kos dia cukup tinggi. Seekor kuda harga berapa? Dan tak mungkin daging kuda itu yang nak dicampurkan pula. Dan termasuk jugalah kangaroo. Disebutkan ni yang bila orang duk tularkan tentang video press yang duk sebut. Kangaroo ni hanya daripada Australia, dan juga kita tahu bahawa di Australia memang cukup strict bab yang berkaitan dengan kangaroo. Dan juga dia memang protect betul. Dan juga tidak ada kangaroo yang dibela, dilepas liar. Dan bagaimana pula kangaroo tu disembelih setakat, yalah kalau sembelih secara haram sekalipun tak banyak pun, dan juga tidak menjadi satu industri. Ini yang saya agak rasa muskil, bagaimana berita ini boleh timbul sebagainya yang menimbulkan juga keresahan. Saya tidak menafikan yang kata kartel itu. Cuma isu tentang tokok tambah ni kadang-kadang dia akan menyebabkan kita akan rasa resah dan juga akan hilang kepercayaan kepada pihak yang berautoriti. Nah, so bagi saya setakat ini kita lihat belum ada lagi apa-apa keputusan yang dibuat tindakan. So dalam hal ini bagi saya apabila belum terbukti ianya memang ambil daripada sumber yang haram ni, kita peganglah kepada kaedah al-aslu fi asya' al-ibahah. Bagi saya lah. Dan juga kalau kita nak berikhtiati lagi, orang kata tak nak langsung, tak payah makan. Orang yang nak ambil yang kaedah ini, ya. So tentang daging ini itulah keadaannya. Cuma saya memang akui, saya tidak menafikan benda itu ada, sebab memang telah pun ada pun masuk, ya. Cuma dalam hal ini saya tak setuju bila orang nak menyalahkan JAKIM, dan juga dalam masa yang sama apakah solusinya yang boleh kita nak selesaikan. Yang saya nampak mungkin kita lihat keperluan kepada orang Islam itu sendiri membangunkan rumah sembelih yang ada di Malaysia ini, dan juga menggembelengkan semua tenaga yang ada supaya dapat memenuhi permintaan demand kepada market daging ini, supaya ianya dapat dicapai juga boleh digunakan kepada industri-industri yang lain. Contohnya industri daging, yalah orang yang nak buat bahan ramuan itu daripada sumber daging itu sendiri. Wallahu alam, selesai. Jadi asasnya memang benda itu berlaku sekarang. Cuma kita tak dapat nak memberikan keputusan yang jitu. Adakah ianya dapat diambil tindakan yang jelas ataupun tidak, ya. Wallahu alam. Ustaz Amri, ada yang tanya, betul ke yang ungkapan yang menyatakan bahawa isu kata daging bawa masuk, kemudian dia repackaging, letak logo halal, benda ni dah 40 tahun dah. Lama dah. Betul ke benda tu? Itu juga satu persoalan yang saya rasa boleh dicurigai berkenaan dengan yang 40 tahun tu dari mana? Dakwaan tu. Kan? Dakwaan tu. Ya? Sebab kalau saya dengar daripada TV3 interview press tu, dia kata daripada sumber. Jadi kita pun orang kata
kesikahan sumber itu. Adakah kerana nak melariskan dia punya berita, wallahu alam lah. Sebab kalau lihat JAKIM bermulanya mengiktiraf badan halal ini lebih kurang tahun 80-an ke atas. Ya. Dan juga kalau dalam hal ini yang disebutkan sampai 40 tahun tu wallahu alam. Saya tak boleh nak tu. Bagi saya boleh dicurigakan yang kata 40 tahun tu. 40 tahun ya. Mana sebab kalau 40 tahun itu satu dakwaan lah yang memerlukan bukti pada pendakwaan tersebut. Lama sangatlah tu. Yalah, kalau ikutkan undang-undang, maknanya orang yang menyebut dia perlu mengemukakan bukti. Dia panggil burden of proof ni. Beban pembuktian itu nak dikemukakan oleh orang yang sebut tu. Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i, yang mendakwa perlu tunjukkan bukti. Ya. Benda dia kata kalau bahasa Terengganu dia sebut a person is innocent until proven guilty. Bahasa Terengganu. Kemah.